Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan kertas 1, mengulang kaji seperti tahun lalu. Soalan berkaitan dengan bab 4 tingkatan 5. Okey, bab ini juga merupakan satu bab yang jarang pelajar kuasai. Kita cuba lihat kuasai soalan ni dan cuba menghayati soalan ini dengan baik. Okey, soalan ini yang pertama 2009, sebab pengenalan Malay Union. Apakah muslihat British memperkenalkan Malay Union Tanah Melayu pada tahun 1946? Okey, dia tanya muslihat. Okey, jawapan direct terus adalah menghapuskan negara dan bangsa Melayu. Okey, 2013 soalan ditanya, apakah hasrat? Okey, hasrat British. Hasrat ni maksudnya tujuan tujuan British membentuk sebuah bangsa Malayan Union. Okey, kita tahu ini adalah faktor-faktor pembentukan Malayan Union. Okey, maka salah satu daripadanya pengenalan Malayan Union adalah untuk mewujudkan bangsa Malayan Union supaya mereka tumpukan taat setia. Okey, yang ketiga, ciri-ciri penubuhan perjanjian Malay Union. Diberikan satu stimulus. Maklumat berikut berkaitan dengan pentadbiran penjajah di Tanah Melayu. Okey, dibagikan tentang konsep kerakyatan sama rata, dibagikan Pesuruhjaya Negeri, kemudian Majlis Sejaraja. Okey, ini adalah semua perjanjian Malayan Union. Okey, soalan, apakah sistem pentadbiran yang berkaitan dengan maklumat tersebut? Okey, sebab apa Malay Union? Sebab ada konsep sama rata. Okey, ini direct terus sistem pentadbiran adalah berbentuk Malayan Union. Okey, soalan seterusnya ialah 2008. Rajah 3 menunjukkan pernyataan ketiga-tiga unit politik di Tanah Melayu dalam pentadbiran Malayan Union. Diberikan stimulus ini, Negeri Selat, Negeri Melayu bersekutu, Negeri Melayu tidak bersekutu dan dibentuk Malayan Union 1946. Soalan, mengapakah British bertindak sedemikian? Okey, yang ini adalah pemisahan kepada tiga bentuk. Negeri Selat, Negeri Melayu bersekutu dan juga negeri tidak bersekutu. Maka kata kuncinya adalah untuk menjimatkan keuangan kerajaan. Okey, menjimatkan keuangan kerajaan. SPM 2007. Okey, sebelum Perang Dunia Kedua, okey, kita nampak Negeri Selat, Negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Okey, selepas Perang Dunia Kedua dijadikan Malayan Union. Soalan, Raja di atas menunjukkan perubahan pentadbiran. Okey, apakah tujuan British melakukan perubahan di atas, melicinkan pentadbiran? Ini adalah di bawah faktor-faktor pengenalan Malayan Union, licin. Seterusnya SPMU 2016. Okey, rajah yang sama juga, cuma atasnya Malayan Union, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura. Soalan, mengapakah Singapura dikecualikan? Okey, kita ada perkataan kata kunci di situ, asing. Singapura diasingkan. Kenapa Singapura diasingkan? Kerana taraf pelabuhan bebas. Okey. SPM 2012, Rajah 3 berkaitan dengan asas kerakyatan Malayan Union. Okey, asas kerakyatan Malayan Union, konsep kewarganegaraan sama rata dan prinsip jusuri. Soalan, apakah kesan pelaksanaan asas kerakyatan jusuri ini? Okey, asasnya kesan daripada jusuri ini ialah maka akan menyebabkan berlaku pengurangan jumlah penduduk bumi. Okey, ini kita boleh fikir juga kesan daripada warga negara sama rata ni. Malayan Union memperkenalkan prinsip kerakyatan jusuri. Mengapakah orang Melayu menentang? Apabila kata kunci menentang di sini, ini di bawah reaksi. Reaksi tu ada dua. Satu menerima, satu menentang. Di sini adalah menentang. Orang Melayu menentang kerana
musnahnya status quo. Apa status quo ni? Status quo ni adalah hak orang Melayu sebagai penduduk asal. Itu adalah status quo. Okey, SPM 2019, penyataan perkara berikut merupakan satu daripada ciri Malayan Union yang dilaksanakan pada tahun 1946. Kerajaan Dusoli. Mengapakah orang Melayu menentang ciri tersebut? Okey, jawapannya adalah persaingan dengan orang asing. Okey, ini pun kalau kita sekali pandang macam susah kalau kita tak faham tentang konsep kerajaan Dusoli. Dalam kerajaan Dusoli ni dia lebih kepada mewujudkan persaingan dengan orang asing, kerana orang asing tu mendapat kerajaan. Di situlah seolah-olahnya macam kibat di sini, dan kita kena fahamlah apa maksud tersirat adanya kerajaan Dusoli. SPM U 2015. Okey, pernyataan berikut menerangkan maksud prinsip kerajaan Dusoli yang ditentang hebat oleh orang Melayu. Okey, dibagikan satu stimulus Dusoli kelayakan menjadi rakyat Melayu kepada sesiapa sahaja. Okey, inilah Dusoli kepada sesiapa sahaja yang lahir di tanah Melayu. Asal lahir saja di tanah Melayu dia dapat kerajaan Dusoli. Okey, soalan ni, bagaimanakah isu tersebut berjaya diselesaikan? Okey, isu ni berjaya diselesaikan dengan mengiktiraf hak istimewa orang Melayu. Okey, ini kita akan lihatlah. Selepas tu berlaku penentangan hebat terhadap Union, maka PTM 48 telah ditubuhkan. Di antara perjanjian tersebut adalah untuk mengiktiraf hak istimewa orang Melayu. Okey, SPM 2014, pernyataan berikut berkaitan dengan kandungan Malayan Union, juga perjanjian Malayan Union. Semua rakyat British daripada tanah jajahan boleh menjadi rakyat Malayan Union. Soalan, apakah kesan pernyataan tersebut? Okey, kesan bila rakyat British dapat menjadi rakyat Malayan Union, bagaimana kesan terhadap penduduk tempatan? Tentulah kedudukan kaum pribumi ini akan terancam. Okey, jawapannya adalah C bukannya D ni. Okey. C SPM 2015 diberikan satu simulus pantun. Okey, dari Bentan ke Kuala Sedidi singgah berjaja di Batu Pahat, syarat kerajaan secara Dusoli, kuasa raja turut tergugat. Apakah tindakan orang Melayu? Okey, orang Melayu bila kuasa raja tergugat, ini tindakan daripada reaksi tadi akan melahirkan satu tindakan orang Melayu. Apakah tindakan orang Melayu? Orang Melayu mengadakan demonstrasi secara aman. Okey, ini barulah tindakan. Okey, reaksi terhadap Malayan Union. SPM U 2014, sebagai rakyat yang cinta akan negara, mengapakah anda menentang Malayan Union? Okey, ini adalah reaksi. Okey, mempertahankan tamadun bangsa. Ini dalam buku teks adalah muka surat 99. Kesedaran berikut adalah tindakan British yang membangkitkan kemarahan orang Melayu pada tahun 1940-an dengan memperkenalkan Malayan Union dan menyerahkan Sarawak kepada British. Soalan, mengapakah tindakan tersebut membangkitkan kemarahan orang Melayu? Mengapakah? Ini dibagi dua ni, berarti ada persamaan lah antara Malayan Union dengan penyerahan Sarawak kepada British tahun 1946 juga. Okey, kita tahu dalam perlembagaan negeri tu. Okey, jadi ini ada berkaitan dengan hak kaum pribumi. Seterusnya SPM 2018, mengapakah pertubuhan berikut menyokong Malayan Union? Jadi kita kena tahulah apakah nama-nama pertubuhan yang menyokong Malayan Union dan sebab mereka menyokong Malayan Union. API, AWAS, BATAS dan PKMM. Okey, mereka bersetuju menyokong Malayan Union kerana yang ini API dengan AWAS ni pemuda insaf dengan wanita sedar, kerana mereka menyanjung pentadbiran barat. Mereka menganggap barat ni lebih moden.
Kemudian SPM 2015, pertubuhan tersebut juga menyokong ditambahkan lagi satu, okey, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Okey, mengapakah pertubuhan bertindak demikian? Melicinkan pentadbiran. Okey, jadi antara sebab-sebabnya selain daripada menyanjung pentadbiran barat, juga melicinkan pentadbiran. SPM 2008, okey, ditambah lagi satu barisan tani Malaya iaitu batas. Apakah persamaan pendirian ahli pertubuhan tersebut? Jawapannya, mereka persatuan-persatuan ini adalah menyokong Malayan Union. Okey, tindakan orang Melayu menentang Malayan Union. Okey, Akbar. Apakah peranan Akbar di atas, iaitu utusan Melayu Singapura, Majlis di Kuala Lumpur, Warta Negara di Pulau Pinang semasa Malayan Union diperkenalkan? Okey, jawapannya adalah menyeru orang Melayu bersatu. Kemudian SPM 2011, mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO ditubuhkan? Okey, UMNO ditubuhkan salah satu adalah untuk menentang Malayan Union. Okey, SPM 2007, apakah kesan peristiwa di atas, iaitu pengenalan Malayan Union terhadap orang Melayu? Okey, sudah pastilah orang Melayu bersatu. Okey, jawapannya perpaduan kukuh. Okey, seterusnya disambung dengan faktor-faktor pembentukan PTM. PTM 48 di sini. SPM 2013, apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kalau ditanya faktor, jawapannya adalah perpaduan. Kata kunci perpaduan, kekuatan perpaduan orang Melayu. SPM 2007, apakah kesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB yang terkandung dalam Piagam Atlantik? Okey, jawapannya adalah dasar dekolonisasi. Okey, apa itu dasar dekolonisasi? Dasar dekolonisasi adalah dasar untuk memerdekakan negeri-negeri Melayu yang di bawah tanah jajahan. Negeri-negeri, bukan negeri Melayu saja, negeri-negeri di seluruh Asia Tenggara, di Asia yang masih itu berada di bawah Imperialis Barat. Contohnya kita akan lihat tanah Melayu di bawah British, Belanda menjajah Indonesia dan sebagainya lah. Tapi dia lebih fokus kepada konsep ini daripada tanah Melayu lah. Okey, Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh PBB tidak, tidak menggalakkan penjajahan baru. Apakah tindakan British di tanah Melayu yang bersesuaian dengan piagam tersebut? Okey, British pada masa itu terus menamatkan Malayan Union. SPM 2019 dibagi satu pernyataan stimulus yang terkandung dalam Piagam Atlantik. Menghormati hak setiap kaum, setiap manusia untuk memilih pembentuk kerajaan mereka sendiri dan mahukan hak kedaulatan dan kerajaan sendiri dikembalikan kepada mereka. Okey, sumber Britannica.com. Bagaimanakah British bertindak untuk mematuhi piagam tersebut? Okey, ini adalah salah satu daripada faktor-faktor pembentukan PTM 48. Jadi sudah tentulah jawapannya mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. SPM 2015, Piagam Atlantik yang dilantik oleh 50 buah negara pada 24 Jun 1945 telah menjadi Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apakah manfaat piagam tersebut? Okey, manfaat Piagam Atlantik ini adalah berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri. SPM 2012, apakah langkah kerajaan British di tanah Melayu yang bersesuaian dengan Piagam Atlantik? Jawapannya sudah tentulah mereka menerima kerana ada beberapa pegawai tinggi British dan bekas pegawai British juga menerima cadangan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi menerima cadangan. Langkah-langkah pembentukan PTM 48. Bila sebut langkah-langkah PTM ni, kita mesti ingat tentang JE. JE ni adalah Jawatan Kuasa Eksekutif. Maklumat berikut berkaitan dengan keanggotaan Jawatan Kuasa Eksekutif. Okey, ada pegawai kanan, ada pemimpin UMNO, ada wakil-wakil Raja Melayu.
Soalannya, apakah tujuan utama jawatan kuasa tersebut dibentuk? Okey, jawapannya sudah tentulah untuk membincangkan bentuk pentadbiran bagi menggantikan Malayan Union. Okey, dan itu adalah salah satu daripada langkah-langkah jawatan kuasa eksekutif. Okey, kita masuk kepada perjanjian PTM 48 SPM Ulangan 2019. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dimeterai pada 21 Januari 1948 di Kuala Lumpur. Apakah kandungan perjanjian tersebut? Okey, sebenarnya kalau konsep ini berkaitan dengan konsep jejari, cikgu sebenarnya ada buat inovasi tentang jejari. Kalau kita belajar jejari ni PTM 48, dia mesti ada raja, raja berperlembagaan, sama dengan PTM 57. Dasar pengagihan kuasa ni iaitu senarai persekutuan dan juga senarai negeri. Ada dekat PTM 48, ada juga dalam PTM 57. Okey, kerajaan Jusuri diterima. Yang ini kurang tepat kerana kita tahu dalam PTM 48 ni ada dua jenis kerajaan, iaitu rakyat Raja Melayu dan rakyat British. Maksudnya kerajaan ni telah diperketatkan, bukan diterima. Cabinet General, ke sini tidak ada Cabinet General dilantik setiap negeri. Kerana kita tahu kat sini sudah ada Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi kalau kita tahu jawapan ni salah, sebab tu kita kena kuasai konten. Okey, SPM 2014 Darjah 4 merujuk kepada struktur pentadbiran peringkat negeri di Tanah Melayu. Okey, tahun 48 dibagikan sini Sultan, kemudian Menteri Besar. Bawah Menteri Besar ni ada ME. Okey, ada Majlis Perundangan. Soalannya ni dia peringkat negeri. Apakah tugas Menteri Besar? Okey, soalan ni sebenarnya kalau fikir secara logik dah boleh jawab. Okey, kerana kita tahu Menteri Besar adalah mengetahui pentadbiran di peringkat negeri. Okey, hampir sama dengan soalan yang berlaku pada hari ini lah dalam bab 7. Okey, di bawah badan kuasa pemerintahan, iaitu kuasa eksekutif. SPM 2017 jadual 6 berkaitan dengan perkembangan politik di Tanah Melayu sebelum merdeka. Tahun 1948 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani. Soalan, apakah kesan peristiwa tersebut terhadap perjuangan orang Melayu? Kesan terhadap peristiwa ini PTM 48 terhadap perjuangan orang Melayu, sudah pastilah hak istimewa telah dilindungi. Apa buktinya? Buktinya kalau kita lihat di sini wujud perkongsian kuasa antara Pesuruhjaya Tinggi British dengan Majlis Raja-Raja Melayu, dan telah wujud konsep hak keistimewaan telah dilindungi. SPM 2008, apakah manfaat yang diperoleh oleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Manfaatnya adalah kedudukan istimewa dilindungi. SPM 2018, mengapakah orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu berbanding PTM 48 berbanding Malayan? Jawapan dia adalah hak istimewa telah terjamin. SPM 2009, apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu terhadap sistem pemerintahan beraja? Ini adalah berkaitan dengan perjanjian PTM 48. Jawapannya adalah pengenalan sistem raja berperlembagaan. Okey, dalam bab 4 juga ada satu tajuk lagi yang kadang-kadang kita terlupa untuk mengulang kaji, iaitu pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Okey, soalannya, SPM 2014 di Sarawak, senarai berikut adalah tindakan British yang membangkitkan kemarahan orang Melayu. Ni yang tadilah diberikan persamaan pengenalan Malayan dengan pengenalan Sarawak kepada British. Kenapa tindakan tersebut membangkitkan kemarahan orang Melayu? Jawapannya menjejaskan hak kaum peribumi. SPM Ulangan 2015, berdasarkan Perlembagaan 1941, Vandenbroek berjanji akan memberikan taraf kerajaan sendiri kepada Sarawak. Mengapakah janji tersebut tidak dapat dilaksanakan?
Okey, kita ingat bahawa British telah mengambil alih pentadbiran. Okey, ini di sini adalah mungkin janji pihak British. SPM Ulangan 2019, Vanderbilt telah menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, pada tahun 1946. Okey, jawapan dia adalah kerana jajahan luas dan kedudukan kukuh. Okey, jawapannya adalah jajahan luas dan kedudukan kukuh. SPM Ulangan 2019, Perlembagaan 1941 adalah perlembagaan bertulis pertama di Sarawak. Mengapakah perlembagaan tersebut penting di Sarawak? Okay, Perlembagaan 1941 penting kepada Sarawak untuk mendapatkan taraf kerakyatan sendiri. Okey, itulah kepentingan Perlembagaan 1941. Pada 8 Februari, soalan SPM Ulangan 2016, Vanderbilt telah mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada British. Soalannya, mengapakah penyerahan tersebut mendapat bantahan penduduk tempatan? Okey, kenapa? Kerana negeri tersebut telah menjadi tanah jajahan. Okey, ni ada kait rapatlah. Bila awak ingat tahun 1946 ni sama dengan Malaysian Union, sama juga pada masa yang sama Sarawak telah diserahkan kepada British menjadi tanah jajahan. Itu konsep formulanya mesti tahu. 46 Malaysian Union, pada masa yang sama Sarawak juga diserahkan kepada pihak British. SPM 2006, sama juga tahun 46. Okay, Vanderbilt telah menyerahkan Sarawak kepada British. Soalannya, mengapakah penyerahan tersebut ditentang? Sudah tentulah ditentang kerana bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Dalam Perlembagaan 1941 ni, dia berjanji nak menyerahkan kepada ketua anak negeri, dibincangkan, diberikan pada kaum Bumi-Putera, tetapi dia mungkin janji dalam soal ini. Di SPM 2005, Vanderbilt menyerahkan Sarawak kepada British pada tahun 46. Mengapakah penyerahan tersebut tidak dipersetujui? Jawapannya adalah mencanggahi Perlembagaan 1941. Okey, SPM 2016 dia bagi satu gambar yang menunjukkan demonstrasi rakyat Sarawak kerana menentang penyerahan Sarawak. We do not want to be colonized. Okay, kami tidak mahu dijajah. Okey, soalannya kenapa terdapat spanduk tu? Okey, jawapan ni berkaitan dengan tadilah. Taraf kerajaan sendiri telah terjejas. Okey, kenapa terjejas? Kerana telah diserahkan kepada pihak British. Okey, seterusnya SPM Ulangan 2018. Bagaimanakah masyarakat tempatan menentang penyerahan Sarawak? Bagaimana? Okey, kalau awak lihat cerita di Sarawak ni sama cerita dengan Malay Union. Okey, kalau di Malay Union, di tanah Melayu, mereka mengadakan demonstrasi. Di Sarawak juga mereka juga mengadakan demonstrasi. Okey, samalah jawapan dia, demonstrasi. Pada tahun 1949, Governor Sarawak Duncan Stewart telah dibunuh. Okey, bezanya dekat Sarawak ni ada berlaku pembunuhan, tapi di tanah Melayu tidak ada berlaku pembunuhan. Okey, kalau lihat kat sini, apakah kesan peristiwa tersebut? Kesan pada peristiwa tersebut adalah Rosti Doby telah dihukum gantung. Okey, kerana Duncan Stewart telah dibunuh. SPM 2013, pada 8 Februari 1946, Vanderbilt telah menyerahkan Sarawak kepada British. Soalan, apakah kesan sekiranya penyerahan tersebut tidak dilaksanakan? Sebaliknya lah. Okey, kalau soalan ni dikata kalau tak diserahkan kepada British, maka kerajaan sendiri dapat dibentuk lah, menjadi kenyataan. Okey, di Sabah pula. Soalan Sabah ni sedikit sahaja, tetapi walaupun sedikit cuma kena faham dari segi konsepnya lah. Okey, dibagikan satu stimulus. Pertubuhan berikut wujud di Sabah pada tahun 1940-an, iaitu contoh Persatuan Melayu Dar Sultan PMD dan Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan PKML. Soalannya, antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan pertubuhan tersebut? Okey, kita tahu di Sabah pertubuhannya adalah bersifat sederhana
dan memberikan fokus kepada sosioekonomi. Mereka tidak ada berjuang untuk kemerdekaan. Ini berbeza dengan di Sarawak. Kerana Sabah ni dia jauh dan tidak ada lagi pertumbuhan politik pada masa itu. Jadi mereka bersifat sederhana, lebih kepada sosioekonomi lah. SPM 2019, maklumat berikut berkaitan dengan persatuan di Sabah sebelum penjajahan British. Juga stimulus yang sama, Persatuan Kebangsaan Labuan dan Persatuan Melayu dan Sultan. Soalan, apakah ciri persatuan tersebut? Jawapannya adalah bersifat sederhana. Okey, rasanya cukup ini kita tahu dahulu tentang soalan berkaitan dengan bab 4. Okey, diharapkan para pelajar dapat berikan fokus walaupun kita masih macam tak sempat, tapi insyaAllah dengan mengetahui secara sepintas lalu ni anda dapat menguasainya. Amin. Okey, sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Okey.